Mari sediakan larutan nutrien. Pertama sekali, sukat air mengikut sukatan yang dikendaki sehingga penuh takung hidroponik. Kemudian, goncangkan stok A sehingga sekata. Ikut sukatan pada label stok A. Masukkan ke dalam takung hidroponik. Gaul atau kacau sehingga sebati menggunakan barang bukan logam ataupun bahan-bahan bukan logam lah. Goncang stok B, ambil mengikut sukatan yang telah ditetapkan dalam label, masukkan dalam takung hidroponik, gaulkan larutan sehingga sebati. Kaedah mengubah anak benih. Ini adalah anak benih yang berusia lebih kurang 2 minggu. Anak benih ini hendaklah disembur air setiap hari dan pastikan dia membesar dengan sihat. Kita akan pilih anak benih yang berkualiti untuk diletakkan pada raga tanaman. Bagaimana untuk memilih anak benih yang sihat? Yang pertama, anak benih tiada serangan penyakit. Lihat pada daun, anak benih mestilah sihat, tiada serangan penyakit seperti kulat ataupun bakteria. Yang kedua, lihat juga anak benih tumbuh dengan sekata. Okey, ni pokok sawi, kita lihat tumbesaran anak benih adakah sekata ataupun tidak. Seterusnya, anak benih mempunyai 2 atau 3 helai daun. Keempat, anak benih tiada kesan serangan perosak. Serangan perosak contohnya seperti dimakan oleh belalang ke binatang-binatang lain. Itu serangan perosak ya. Jika terdapat anak benih yang tidak sihat, kita boleh keluarkannya. Okey, yang terakhir, pastikan anak benih tidak patah atau tidak cedera. Pilih anak benih yang terbaik untuk diletakkan pada takung hidroponik. Kita juga boleh melakukan kerja penjarangan, iaitu membuang anak benih yang terbantut supaya tiada persaingan. Jika anak benih ni kecil, tidak membesar dengan sihat, kita boleh asingkan dia dan buangkan daripada sepan tersebut. Setelah memilih anak benih yang sihat, masukkan anak benih ke dalam raga tanaman. Kemudian masukkan raga tanaman ke dalam lubang pada penutup takung. Okey, pastikan span yang dimasukkan ke dalam raga tanaman saiznya adalah sesuai. Jika terlampau besar, kamu boleh potongkan span tersebut. Setelah siap meletakkan anak benih pada takung, takung hidroponik ni diletakkan di bawah struktur pelindung hujan untuk elakkan kecairan larutan nutrien. Okey, semasa tanaman membesar, kamu boleh juga teruskan melakukan proses penjarangan sekiranya terdapat beberapa pokok yang terbantut. Pastikan akar terkena kepada larutan supaya akar dapat menerima nutrien yang cukup untuk membesar dengan sihat. Ini pula proses mengubah anak benih pada takung hidroponik yang dibuat daripada botol mineral. Letakkan saja di bahagian
atas serangga tanaman, iaitu bahagian atas botol dengan baik. Baiklah, inilah hasil set hidroponik dan juga set hidroponik yang dihasilkan daripada botol mineral. Hai, Assalamualaikum. Hari ini Cikgu Hani nak terangkan penjagaan untuk anak benih secara hidroponik. Setiap minggu apa yang kita perlu lakukan adalah kena mengacau larutan lah. Supaya larutan tak termendak. Nampak supaya dia punya akar dah panjang, pastikan akar dia menyentuh pada larutan nutrien. Jadi kita lihat pada larutan nutrien adakah mencukupi. Tambahkan lagi, kacau dengan menggunakan kayu, jangan besi sebab dia ada baja. Jadi kita kacau setiap minggu. Bila kita dah tambah air tadi kan, kita pastikan kita juga tambahlah dengan baja A dan juga baja B. Kencang dulu baja A. Garam tadi cikgu masukkan dalam 1 liter kan, jadi 5 ml. Sukatan dia kita lihat pada dia punya baja lah. Setiap larutan baja tu sukatan dia berlainan, kena ikut pada package nya. Kacau. Baja B. Kencang. Kacau. Pastikan tutup dengan elok lah. Itu saja untuk apa yang perlu buat untuk mengacau larutan, dan tambahkan baju A dan baju B sekira larutan dah mula kering. Apa lagi? Kita kena ada mengawal serangga perosak yang menyerang anak benih ni. Baik. Jadi kita kena lihat ada tak serangga perosak tu makan pokok kita ni. Awak kena lihat lah sama ada serangan daripada siput ke, daripada ulat buncas ke, kena lihat kita boleh tengok setiap hari pokok tersebut ada daripada gangguan haiwan-haiwan perosak tu lah. Setelah tu kita kena aktiviti yang ketiga yang perlu lakukan adalah mengawal penyakit. Jadi penyakit ni ada banyak, sama ada daripada segi kulat, bakteria ataupun virus. Jadi bila kita tengok ada tanaman yang dijangkiti kulat, bakteria atau virus, apa yang awak perlu buat adalah awak kena potong dan buanglah bahagian yang bermasalah. Jadi senang je. Kita lihat pada tanaman kita, jika terdapat serangan daripada bakteria, virus ataupun kulat. Tengok pokoknya dalam keadaan baik atau tidak. Agaknya okey lah. Nampak ni kan. Jadi kita boleh potong lah hujung-hujungnya dengan menggunakan gunting. Itu kering je, bukan virus atau bakteria. Cikgu Hani akan tunjukkan kalau macam ni. Buang. Kawasan-kawasan yang masalah macam kering kan. Kita dah nampak yang kering, yang tak hidup ni. Ni boleh buang lah. Peksa. Supaya pokoknya dapat hidup dengan lebih baik. Cabut. Potong lagi. Potong. Yang tu potong
Kita potong terus pokok daripada pangkal dia, tinggalkan sikit, nanti dia akan tumbuh yang baru lah. Okey dah. Nampak tak? Okey, nampak Okey, mencabut pula. Yang kedua adalah mencabut saja. Cabut je, ambil je. Daripada akar dia, cabut je. Ini akar, kita tanggalkan dia. Okey. Okey, ni boleh guna lagi. Simpan. Lagi sekali, untuk tunjuk. Cabut je. Okey, ni boleh guna lagi. Okey. Mencabut. Okey, mencabut dengan akar sekali. Baiklah, itu saja untuk pembelajaran pada hari ini. Cikgu harap kamu dapat menghasilkan tanaman hidroponik sendiri di rumah dengan bantuan video-video yang telah cikgu hasilkan. Okey, bye-bye. Jumpa lagi untuk pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat maju jaya.